adalah soalan kuantitatif 2. Diberi fungsi tabungan S sama dengan negatif 16 Rn juta tambah 0.25Y. Okey, sekarang daripada fungsi tabungan yang diberi ini, saya nak tanya, apakah fungsi yang asal dia? Maksudnya yang Miss tanya itu adalah pasal rumus dia. S sama dengan apa? Rumus untuk fungsi tabungan ya, Mat? Hmm. F sama dengan negatif A tambah 1 tolak BY. Yes, good. Thank you. Ya, itu adalah fungsi dia. Okey, ingat fungsi ini sebenarnya juga boleh dikenali sebagai rumus dia lah. Okey, jadi sekarang dia beri jadual. Jadual ini adalah Y. Okey, ini Y ya, pendapatan negara. Ingat ada Rm juta. Okey, kemudian kita ada tabungan. Tabungan itu bahasa Inggeris dia dikenali sebagai apa? Ya, saving jadi S. Juga sama Rm juta. Okey, bagaimana pula dengan penggunaan bahasa Inggeris yang dikenali sebagai apa? Consumption. Okey, thank you. Ya, ingat C adalah consumption iaitu perbelanjaan penggunaan. Juga sama, sini ada Rm juta. Okey, sebelum kita teruskan soalan, cuba Miss nak beritahu bahawa daripada Y, S dan C, dekat sini ada satu rumus yang boleh dibentukkan. Apakah rumus dia? Y sama dengan C tambah S. Okay, thank you. Y sama dengan C tambah S. Ya, daripada sini kita terus dah ada satu rumus dah. Bermaksud lain kali kan, apabila anda tengok jadual saja maklumat yang sedemikian, anda kena fikir ada apa benda yang boleh kaitkan dengan dia. Okey, jadi sekarang barulah kita sambung dengan soalan dia. A. Salin dan lengkapkan jadual di atas. Okey, jadi anda sepatutnya sediakan satu jadual lah. Salin dan lengkapkan. Jadi nak lengkapkan macam mana ni? Kita ada S. Bermaksud kita kena tunjukkan pengiraan untuk S. Okey, jadi Miss tunjuk kat sini ya. Okey, A. Dia sudah beri S sama dengan negatif 16 tambah 0.25Y. Okey, pengiraan ini anda hanya perlu tunjuk satu kali saja. Jadi katakan sekarang kita gantikan Y sama dengan sifar. Kita fokus yang ini ya. Okey, Y sama dengan sifar. Okey, jadi anda akan terus dapat S sama dengan negatif 16. Tapi jangan lupa negatif Rm 16 juta. Ini adalah pengiraan yang anda sepatutnya tunjukkan. Okey, jadi untuk jawapan yang lain, kita hanya tekan kalkulator dan terus masukkan ke dalam jadual. Okey, the first one, negatif 16. Bagaimana pula bagi jawapan yang seterusnya? Okey, lagi? 24. 44. 64. Okay, thank you. Yes, itulah jawapan bagi S. Okey, sekarang kita cuba tengok, kita juga kena cari C juga. Sebab soalan itu minta kita lengkapkan jadual. Jadi, tadi Miss pun sudah beritahu tentang rumus ini. Saya nak jadikan C berada di depan. Jadi, apakah rumus dia? C equal to Y tolak S. Okay, good. Jadi, saya pun tulis C equal to Y tolak SR. Buat yang ini. Jadi, seperti biasa, tunjuk satu pengiraan saja. Katakan kita nak pilih yang ini. C equal to Y tolak S. Y kita kosong. S kita negatif 16. Okey, kita pakai data yang ini ya. Jadi sekarang kita pun masukkan. Ini kosong. Tolak. S kita kan negatif 16 kan? Cuba tengok sekali lagi. Negatif 16. Bermaksud anda kena buat kurungan negatif 16. Negatif positif. Okey, jadi berapa kan C anda? 16. 16. Kurang tepat. Rm 16 juta. Yes, betul. Rm 16 juta. Ingat, setiap kali apabila anda tunjukkan jawapan dia, pastikan ada Rm juta. Okey, jadi rumus pengiraan ini kita tunjuk satu kali sahaja. Yang lain kita masukkan ke dalam jadual. Okey, tulis 16. Atas sudah ada Rm juta kan? Jadi tak perlu tulislah sekali lagi.
Okey, sekarang saya nak minta untuk jawapan yang seterusnya. Yes. Hmm. Yang 80 juta itu 76, Okey. 136, Okey. 196, Hmm. 256. Okey, good. Itulah jawapan dia. Dan jawapan dia semua pun sudah tepat dah. Okey, jadi kita pun sudah selesai bincang. Salin dan lengkapkan jadual di atas. Okey, kemudian kita sambung B. Lakarkan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Lakarkan, kita kena tunjuk raja ya. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan ini soalan B. Okey, fungsi penggunaan akan berada di atas dan fungsi tabungan akan berada di bawah. Okey, labelkan asalan. Okey, sekarang yang Miss nak tanya. Ini fungsi penggunaan kan? Jadi, paksi Y ini, apa yang perlu dilabelkan? C. Okey, bagaimana pula dengan paksi X? Y. Okey, thank you. Okey, sekarang kita cuba tengok raja berada di bawah ini. Ini berkaitan dengan fungsi tabungan. Jadi sekarang yang Miss nak tanya, paksi Y ini, apa yang perlu dilabelkan? S. Yes, ini S. Yang ini pula? Y. Okay, yes, thank you. Jadi anda kena tahu betul-betul kilo apa yang anda tengah sediakan. Kalau sediakan fungsi penggunaan, pastikan sini adalah C. Kalau fungsi tabungan, ini mestilah S. Y ini, paksi X dia, Y itu pendapatan. Memang dua pun sama punya. Okey, yang sekarang saya nak tanya, saya akan fokus fungsi C dulu ya. Okey, yang Miss nak tanya, apakah kilo yang saya perlu buat dulu? YD sama dengan C. Y sama dengan C. Okey, dan kilo kita sepatutnya mula dekat mana? Kosong. Mula berkosong. Yes, itu asalan. Thank you ya. Okey, jadi sekarang apa yang Miss nak tekankan, kilo fungsi itu dan Y itu sebenarnya adalah garis yang 45 degree. Okey, jadi mula daripada asalannya. Okey, cuba tengok. Okey, dan tulis Y sama dengan C. Kenapa Y sama dengan C? Okey, kan kalau ini 90 darjah kan? Kalau 45 degree itu maksudnya separuh. Separuh daripada apa? Kan ini Y kan? Ini C kan? Itulah sebab dia tulis Y sama dengan C. Walaupun dia ditulis sebagai Y sama dengan C pun, tapi ingat itu sebenarnya adalah Y. Okey, ingat ya? Okey, jadi seterusnya kita akan sediakan fungsi C. Nak sediakan fungsi C itu, kita kena rujuk balik jawapan kita tadi tu. Okey, tengok ya. S sama dengan negatif A tambah 1 tolak BY. Kalau saya nak tanya C, C sama dengan apa? Fungsi C sama dengan A plus BY. Okey, jadi sekarang anda cuba tengok S yang ini. Daripada ini ke sini. Sekarang boleh bagi tahu saya fungsi C itu sama dengan berapa? 16. 16. Itu saja ke? B dia, tengok yang ini. 0.75Y. Yes, good. Thank you. Bermaksud sekarang kita akan pakai fungsi C ini dan kita masukkan ke dalam raja kita. 16 tambah 0.75Y. Okey, jadi sekarang Miss tunjukkan. Kita mula dengan 16. Okey, saya tulis kat sini lah. C sama dengan 16 tambah 0.75Y. Okey, sekarang kita rujuk fungsi C ini. Anda cuba tengok, ini C. Saya nak mula dekat mana? Okey, kalau anda tak pasti, anda cuba tengok. Sebarang titik yang berada pada paksi Y ini iaitu paksi penggunaannya. Okey, pada masa itu, tingkat pendapatan dia sebenarnya sama dengan sifar. Jadi anda boleh gantikan, kalau Y sama dengan 0, memang C kita sama dengan 16. Jadi anda carilah 16 tu, okey, katakan dekat sini 16. Tulis 16. Okey, kemudian kita sediakan fungsi penggunaan. Okey, dan tunjukkan. C sama dengan 16 tambah 0.75Y. Itulah cara kita nak tunjukkan. Okey, kemudian dekat sini ada satu titik.
Apakah yang anda faham dengan titik tersebut? Y sama dengan C. Yes, good. Y sama dengan C. Ingatlah, ini adalah satu titik yang menunjukkan pada masa itu Y sama dengan C. Bermaksud semua pendapatan anda telah dibelanjakan. Okey, jadi sekarang, okey, kita buat dotted line, tarik ke bawah ya. Okey, dekat sini ada satu nilai dan nilai itu memang anda kena tunjuk pun. Dan daripada pengiraan yang kita buat tadi ataupun daripada jadual sini pun tak ada jawapan tersebut. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan jawapan dia? Okey, tengok. Kan titik ini, tadi kita sudah tahu Y sama dengan C kan? Tulis Y sama dengan C. C itu berapa? Kita gantikan. 16 tambah 0.75Y. Okey, dan kemudian kita nak selesaikan. Sebab ini kan Y kan? Y sama dengan berapa? Jadi kita nak selesaikan. Macam mana selesaikan? Okey, tengok Y. Depan sini ada satu Y ya. Okey, maksudnya satu Y ini pindah ke depan, tolak 0.75Y sama dengan 16. Okey, kemudian kita pun selesaikan. Okey, sila beritahu saya berapakah jawapan anda? 64 64 apa? RM juta. Yes. Jadi pastikan jawapan yang anda tulis itu mesti ada RM-nya 64 juta. So, bermaksud yang ini sebenarnya sama dengan 64. Okey. Jadi, kan jawapan kita ada RM juta kan? Sebenarnya Y ini anda boleh buat kurungan RM juta. Ini pun buat kurungan RM juta. X pun sama. Semua buat kurungan RM juta. Lagi tepatlah jawapan anda. Okey. So, ingat semua pendapatan telah dibelanjakan. Pada tingkat pendapatan 64 RM juta ya. Okey, selesailah untuk fungsi penggunaan. Sekarang kita akan teruskan bagi fungsi tabungan. Okey, cuba tengok bagi fungsi tabungannya. Kita buat dotted line dulu, sambung ke bawah. Itulah sebab kenapa Miss kata fungsi penggunaan kena berada di atas dan fungsi tabungan kena berada di bawah. Dan ini pun sama, 64. Okey, sekarang soalan saya. Apabila semua pendapatan anda telah dibelanjakan, okey, apakah kesan terhadap tabungan? S sama dengan kosong. Okey, thank you. Ya. Semua pendapatan telah dibelanjakan. Tabungan mestilah sifar kan? Jadi kalau tabungan sifar itu dia adalah pada titik ini. Okey, sebab tengok S memang kosong pada masa itu. Okey, dan jangan lupa kita sekarang kena sediakan fungsi S. Macam tadilah fungsi C kan? Okey, fungsi S dia berapa? Tengok yang ini. Negatif 16 tambah 0.25Y. So, bermaksud sekarang anda fokus negatif 16. Ini kan asalan kan? Jadi negatif itu mestilah berada di bawah. Okey, so andaikan negatif 16 itu berada di sini. So, anda pun tulis negatif 16. Jadi, sekarang kita ada satu titik kat sini dan satu titik lagi kat sini. Okay, kita akan sambungkan kedua-dua titik ini supaya kita dapat terbitkan fungsi S. Okey, cuba tengok ya. Barulah tepat. So, tulis S sama dengan negatif 16 tambah 0.25Y. Jadi, itu sepatutnya lakaran raja dia. Okey, sekali lagi saya tekankan. Disebabkan pada titik ini Y sama dengan C, jadi S kita akan jadi sifar. Dan kita sudah tahu fungsi tabungan kita akan mula dengan negatif 16 kan? Itulah sebab kita cari satu titik lagi kat sini untuk sediakan fungsi tabungan tersebut. Okey, ada satu perkara yang Miss nak tekankannya. Anda cuba tengok sini, gap ini dengan gap ini sebenarnya adalah sama punya, tengok saiz dia. Kan dari sini ke sini 16 kan? Dari sini ke dari sini ke sini pun sama 16 juga. Okey? Jadi itu adalah cara kita nak lakarkan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Okey, jadi selesailah perbincangan kita untuk soalan B ini. Lakaran raja. Okey, sekarang kita akan masuk bahagian C dengan menggunakan pendekatan agregat dan pendekatan suntikan bocoran. Okey, sekarang Miss nak tanya. Pendekatan agregat
bermaksud apa? Pendekatan apa tu? AE tolak AS. Yes. EAS bukan tolak. Pendekatan EAS. Itu sebenarnya adalah pendekatan agregat. Kalau suntikan bocoran, dia boleh digunakan. Ataupun suntikan bocoran itu kita boleh guna simbol apa ya? JW. Yes, JW. Okay. J itu suntikan dan bocoran itu adalah W. Okay, bermaksud sekarang dia nak anda guna kedua-dua pendekatan ini. Okay, jadi ini sebenarnya berkaitan dengan keseimbangan lah. Okay, kita sambung. Hitung tingkat keseimbangan pendapatan negara. Sekiranya pelaburan adalah 24 juta. Okay, sekarang kita cuba tengok soalan C itu. Okay, Miss cuba tunjukkanlah yang ini. AS sama dengan AE. Itu pendekatan agregat. Selain daripada itu, ada satu pendekatan lagi yang kita nak kaji. W sama dengan J. Okey, ada dua pendekatan ya. Kita tengok yang ini dulu. AS ini sebenarnya juga sama dengan apa? Y equal dengan C. Y equal to C. C sahaja ke? Kalau dua S. sektor? S eh? Bukan S. Unit ekonomi. I. Yes. I. Ingat AE ini sebenarnya dia merujuk perbelanjaan agregat. Di mana kita kata sekarang kita tengah kaji ekonomi dua sektor. Jadi unit ekonomi dia adalah isi rumah dan prima. Perbelanjaan yang dilakukan oleh isi rumah, kan tadi anda bagi tahu saya itu adalah C kan, consumption kan. Dan perbelanjaan yang dilakukan oleh firma adalah I, pelaburan. Jadi kita pakai C tambah I. Okey, sekarang C kita berapa? Tengok semula fungsi C yang tadi kita sudah tunjuk punya yang ini. 16 tambah 0.75Y. Jadi kita pun salin semula. 16 tambah 0.75Y. Jadi ini adalah fungsi C. Tambah apa? I. I kita berapa? Tengok semula soalan dia. Kan dia kata pelaburan adalah 24 juta kan? Okey, jadi kita pun tulis 24. Jadi selesaikan saja. Okey, kita akan dapati pada masa itu dia akan jadi 40 tambah 0.75Y. 16 tambah 24 kan? Okey, sekarang yang Miss nak beritahu ini sangat penting. Kenapa? Sebab ini sebenarnya merujukkan fungsi AE. Kenapa saya kata ini adalah fungsi AE? Tengok semula ke atas. Kan kita tengah cari AE kan? Jadi fungsi yang ditepikan ini adalah fungsi AE. Okey? Selepas kita dapat fungsi AE itu, barulah kita selesaikan nak cari Y ataupun keseimbangan pendapatan negara itu adalah berapa. Okey, jadi anda jangan lupa depan sini Y kan? Bermaksud 1Y. Ini pindah ke depan 0.75Y sama dengan 40. Dan kita pun cuba selesaikan lah. Sama dengan 40 juga. So, Y sama dengan 40 bahagi 0.25. Jadi sekarang Miss nak tanya, Y anda akan sama dengan berapa? 160. Tak tepat? RM 160 juta. Yes, good. RM 160 juta. Itulah jawapan dia. Okey, nanti untuk yang seterusnya, kalau pendekatan JW pun, kita tetap boleh buktikan dan jawapan kita adalah sama dengan yang ini. Sekarang Miss tunjukkan untuk anda ya. Sekarang anda cuba tengok yang ini. W. W sama dengan apa? W sama dengan S. Okey. J sama dengan apa? I. Ya, good. Jadi ingat kalau ekonomi dua sektor, okey, W itu bocoran dia hanya ada S saja. Kalau J itu suntikan dia hanya ada I. Okey, jadi sekarang kita tengok S ya. S kita berapa? Yang ini. Negatif 16 tambah 0.25Y. Jadi kita pun isi negatif 16 tambah 0.25Y. Dan I kita, kan tadi sudah beritahu, I kita 24 kan? Okey, kalau anda tak pasti, anda boleh tengok semula soalan dia. I dia 24. Jadi kita pun gantikan 24. Okey, so selesaikan.
0.25y sama dengan yang ini pindah ke belakang. Jadi kita akan dapati bahawa 0.25y sama dengan 40. Kan sama kan tengok? Okey, so selesaikan. 40 bahagi 0.25. Jawapan anda akan sama dengan RM160 juta. Okey, dan apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, sebenarnya apabila kita nak cari keseimbangan pendapatan negara, tak kisah anda pakai pendekatan AEAS ke ataupun pendekatan JW, jawapan yang anda dapat mesti sama punya. Kalau soalan dia tak tekankan guna kaedah apa, sebagai latihan, Miss galakkan anda praktis guna kedua-dua kaedah ini. Kalau soalan dia ada tekankan guna pendekatan AES, jadi anda guna yang ini sajalah. Ataupun kalau dia minta JW, anda tunjuk yang ini saja. Tapi kalau nak selamat, memang saya nak pelajar tunjuk dua-dua. Kenapa? Sebab pengkiraan yang anda tunjuk ini nanti boleh membantu kita untuk sediakan raja. Ini sudah settle ya. Sebab soalan T, anda cuba tengok. Berdasarkan jawapan C, lakar raja keseimbangan pendapatan negara. Bermaksud, raja yang disediakan ini kena ada dua pendekatan. Pendekatan AEAS dan lagi satu pendekatan JW. Dan nak sediakan raja ini, konsep dia sebenarnya lebih kurang sama dengan ini. Kan tadi C, raja kita buat ke atas kan? S, raja kita buat ke bawah. Jadi nanti untuk pendekatan AEAS, raja dia berada di atas. Pendekatan JW, raja dia berada di bawah. Okey, sekarang Miss akan tunjukkannya. Okey, ini soalan D, kita nak lakar raja. Okey, jangan lupa asalannya. Okey, sekarang kita nak lakar pendekatan AEAS. Okey, tadi masa anda lakar fungsi penggunaan, sini anda letak C sahaja kan? Okey, dan anda pun sudah tahu AE sama dengan C tambah I. Sekarang kita bukan hanya ada C sahaja. Kita juga ada I. Jadi anda letak AE dekat sini. Okey? Dan paksi S ini masih sama, dia adalah Y. Okey, kemudian nak lakar fungsi suntikan bocoran. Okey, kan tadi sini anda letak S kan? Dan sekarang saya nak beritahu, okey, kita sebenarnya bukan saja ada W. Kan W kita ada J kan? W itu tadi anda kata dia adalah S. J ini anda kata dia adalah I. So, kalau katakan anda hanya letak S sahaja, tak lengkap. Sebab dia juga ada pelaburan. Bermaksud sekarang pelajar boleh letak S, I, ataupun anda boleh tulis W, J. Okey, tapi kalau bagi Miss, saya lebih galakkan anda tulis W, J. Sebab kalau apabila masuk ekonomi 31 ke, kita masih boleh pakai yang ini. Tak perlu senaraikan banyak. Tapi tak salah kalau anda nak tulis S, I sahaja. Okey, kemudian yang ini sama Y. Okey, kan tadi masa anda nak lakar fungsi C, kita sediakan garis yang 45 degree ini kan? Sekarang pun sama. Kita sediakan garis 45 degree itu. Kan tadi saya kata itu Y sama dengan C. Sebab dia separuh kan? Sekarang yang ini pun sama. Y sama dengan AE. Okey, tadi anda sudah tahu bahawa, bagi tahu saya, AS ini sebenarnya merujuk kepada Y kan? Bermaksud Y ini sebenarnya adalah AS. AS sama dengan AE. Dan ingat, walaupun saya tulis sama dengan AE, tapi dia sebenarnya merujuk Y ataupun AS sahaja. Okey, dan kemudian, kan tadi kita lakar fungsi C. Ini fungsi penggunaan kan? Dan anda pun runjuk fungsi penggunaan. Mula dengan 16. That's why you letak 16 kat sini. Okey, sekarang untuk yang ini, kita bukan hanya nak letak penggunaan saja. Okey, dan itu adalah AE. Jadi sekarang saya nak tanya, fungsi AE kamu boleh cari kat mana? Ada jawapan kat sini kan? Okey, sila beritahu saya, apakah fungsi AE anda? Oh, 40 tambah 0.75Y. Yes, inilah dia. Itulah sebab tadi Miss minta anda kena tunjuk yang ini sebab ini fungsi AE.
Jadi sekarang kita akan pindahkan maklumat ini ke dalam pelajar kita. Okey, 40 tambah 0.75Y. Okey, itu fungsi AE ya. Jadi kita akan mula 40. Katakan 40 berada di sini. So, tulis 40. AE sama dengan 40 tambah 0.75Y. Itulah dia, fungsi AE. Okey, kena berdasarkan pengiraan yang anda sudah tunjuk tadi tu. Okey, kemudian yang ini, titik ini. Apa yang dimaksudkan dengan titik ini? Titik keseimbangan. Anda boleh labelkan E dekat sini. Ingat, ini adalah keseimbangan pendapatan negara. Buat dotted line, tarik ke bawah. Kan ini Y kan? Tengok Y dia, anda sudah cari punya. 160. Jadi kita pun masukkan 160 dekat sini. Jadi selesailah lakaran raja bagi fungsi AE. Kan konsep dia lebih kurang sama dengan fungsi penggunaan kan? Okey, sekarang kita sambung untuk yang pendekatan suntikan bocoran pula. Okey, juga sama ya, buat dotted line tarik ke bawah. Okey, 160, sini pun 160. Kenapa ya? Sebab tadi anda pun sudah buktikan keseimbangan pendapatan negara anda sama dengan 160. Okey, sekarang kita nak sediakan maklumat apakah kelok-kelok yang wujud dekat sini. Macam tadi anda kata kita sediakan fungsi S. Tapi dalam rajai kita bukan saja ada S, kita juga ada I. Sebab sekarang dia sudah melibatkan keseimbangan. Jadi sekarang kita akan lakar fungsi I dulu, iaitu pelaburan. Okey, cuba tengok I kita. I ini ya, sama dengan 24. Jadi kita akan tunjuk 24. Dan untuk maklumat pelajar, pelaburan ini sebenarnya merujuk pelaburan autonomi. Okey, apa maksud pelaburan autonomi? Dia adalah jenis pelaburan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Kalau katakan dia tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bermaksud kan ini pendapatan kan? Jadi kelok dia akan bersifat anjau sempurna. Okey, cuba tengok ya. Okey, itulah dia. 24. Okey, dan labelkan ini adalah I. Okey, kemudian kan tadi kita kata ini adalah titik keseimbangan kan? Dan keseimbangan kita kan kita kata S sama dengan I. Bermaksud fungsi S yang kita sediakan nanti, dia perlu melalui titik sini. Dan bukannya bawah sini ya, macam tadi sebab itu Y sama dengan C, S sama dengan sifar kan. Tetapi sekarang bukan. Yang ini dia adalah kaji pasal keseimbangan pendapatan negara. S kena sama dengan I. Ini I, jadi kita perlu sediakan S. Okey, jadi S dia berapa tu? Cari fungsi S dia. Anda hanya perlu rujuk pengiraan yang anda sudah buat kat sini saja. Memang senang. Okey, tengok yang ini. Kan ini fungsi S kan? S tu berapa? Negatif 16 tambah 0.25Y. Jadi kita pun masukkan negatif 16. So negatif 16 itu berada di bawah sini, katakan tulis negatif 16. Dengan adanya titik ini dan titik ini, kita akan sediakan fungsi tabungan kita. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan. Okey, so labelkan S sama dengan negatif 16 tambah 0.25Y. Okey, jadi itu berkaitan dengan lakaran raja melalui pendekatan JW. Okey, sekarang anda cuba tengok titik ini, tadi sini atas titik keseimbangan kan? Jadi bawah ini pun sama, labelkan ini titik E, keseimbangan juga. Okey, kemudian kita sebenarnya boleh semak jawapan kita melalui raja ini. Macam mana semak? Cuba tengok. Dari sini ke sini, gap dia 40 kan? Beza dia 0 ke 40. Beza 40 kan? So bermaksud dari sini ke sini, gap dia juga akan sama. Dia mesti jadi 40. Okey, anda cuba tengok ya. Walaupun sini ada tanda negatif, biarkan saja. 24 tambah 16. Jumlahkan. Sama dengan 40 kan? Tengok. Memang sama pun. Okey, so itu salah satu cara lah kita nak semak jawapan. Dan kalau anda tak pasti, anda tengok semula.
Perkiraan tadi, W sama dengan J. Ada S, ada I. Tengok lakaran rajah anda. Ada S, ada I. Okey, lengkap. Kemudian cuba tengok. ASAE. Ada fungsi AE 40 tanpa 0.75Y. Okey, ada AS, yang ini kilo AS. Ada AE 40 tanpa 0.75Y. Lengkap. Keseimbangan pendapatan negara pun sama. So, selesailah untuk lakaran rajah kita. Bagi keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan AEAS dan juga JW. Okey, dengan demikian kita pun sudah selesai bincanglah soalan-soalan yang berkaitan ABCD. Selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 2 ini. Okey.